Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila binti Muhammad, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia Semester 7. Okey, hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan pengalaman saya sepanjang belajar di Universiti Islam Selangor. Permulaannya bermula semester 1 hingga 2. Okey, waktu tu saya belajar hanya ala kadar dan waktu tu saya rasa masih nak enjoy je waktu study. Saya tak nak rasa stres-stres ni macam saya time SPM dulu. Jadi bila saya study ataupun buat assignment ataupun tugasan pun sekadar ala kadar ataupun secara just hantar, okey dah siap hantar macam tu. Maksudnya tak ada sungguh-sungguh untuk dapatkan carry mark ataupun markah yang terbaik. Jadi pointer saya waktu SEM 1 dan SEM 2 tu sekadar cukup akan je. Maksudnya bawah 3.5. Jadi segalanya berubah waktu time PKP. Bermula semester 3, saya terkejut. Tiba-tiba pointer saya naik jadi 3. Saya tak ingat 3.75 mungkin. Tapi yang pasti saya dapat dekan. Alhamdulillah. Waktu semester 3 tu saya dah mula dapat dekan. Alhamdulillah sampailah berterusan saya dapat dekan sehingga semester 6. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah bagaimana daripada saya jatuh sampai saya bangkit, macam mana saya dapat dekan sampai semester 6. Baik, berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya nak kongsikan kepada kawan-kawan semua adalah yang pertama, kita kena perbaharui niat kita sentiasa. Sebab kita sebagai seorang pelajar, kadang-kadang kita lupa kita belajar ni sebab apa? Kenapa kita kena belajar? Kenapa kita sebelum ni kita fikir nak sambung belajar? Saya akan perbaharui niat saya setiap hari. Sebab kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Okay, kenapa aku belajar? Bila kita dah baiki niat kita akan termotivasi untuk buat sesuatu yang lebih baik. Okay, yang kedua, kita kena pandai pilih circle yang betul. Pilih kawan-kawan yang dapat memotivasikan kita untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk rajin. Okey. Contoh, waktu SEM 1, SEM 2 tu, saya masih tak kenal kawan kelas saya. Maksudnya macam masih belum kenal betul-betul lah kawan-kawan kelas ni macam mana. Group assignment ni okey ke group assignment dengan dia, ataupun okey ke group assignment dengan dia ni. Jadi waktu SEM 1, SEM 2 tu saya masih fasa mengenali lah, senang kata. Okey, bila SEM 3 tu saya baru jumpa ahli kumpulan yang saya selesa dan saya senanglah untuk bekerja dengan mereka dalam satu kumpulan. Terusnya yang ketiga, kita kena pandai urus masa. Urus masa kita sepanjang waktu kita belajar ni. Contoh, kalau kamu semua nak berpersatuan, kalau nak join sukan ke, tournament itu, tournament ini, nak join program ni, nak jadi AJK ni, tak kisah, boleh. Memang sangat digalakkan bila kita berada di universiti. Okay, kita dah set dah, okay malam ni aku ada meeting, tapi esok aku ada midterm pula. Jadi bila waktu aku nak study, kena set betul-betul. Okay, aku kena study dulu awal sebab malam sebelum midterm tu aku ada meeting. Esoknya tu aku boleh macam revise je nota yang aku dah buat untuk midterm. Jadi senang kata kita kena pandai urus masa, urus strategi harian kita supaya semuanya teratur dan terkawal lah. Tak adalah alasan tak sempat study ke sebab banyak meeting ke. Jadi pandailah urus masa, study, dan kalau kita nak join sukan ataupun apa-apa pun kena pandai urus masa. Terusnya yang keempat, kita kena tahu teknik belajar kita macam mana. Setiap individu teknik belajar dia berbeza. Jadi kita ikut cara kita. Contoh, ada orang dia belajar last minute, boleh je dia ingat. Tapi kalau kita, mungkin kita jenis yang lambat sikit nak ingat, jadi kita kena study awal. Jadi kita kena tahu sendiri teknik belajar kita macam mana. Contohlah, kalau saya jenis yang kena buat nota sendiri. Kalau ada orang lain, cara teknik belajar dia lain. Teknik belajar dia just print slide je, and then dia boleh highlight, and then dia boleh ingat terus. Jadi kalau saya suka buat nota sendiri. Bila kita buat nota sendiri, manfaatnya kita akan baca dulu, kemudian kita tulis. Tulis tu fasa mengingat juga sebenarnya. Jadi baru saya hafal. Jadi itu teknik belajar saya lah. Kena tahu teknik belajar masing-masing. Okay? Jangan malas buat nota. Okay, sekarang saya nak kongsikan tips menghadapi final exam. Yang pertama, apa yang saya buat sebelum final exam adalah saya akan buat nota. Saya akan study betul-betul nota ataupun saya akan study betul-betul pasir yang saya buat.
Jangan lupa, sebelum final exam, wajib buat pasir. Kalau dalam pasir tu ada soalan ataupun ada jawapan yang kita kurang pasti, kita rujuklah yang pakar. Kita jangan macam palatau lah, macam betul kot jawapan dia ni. Nanti tiba-tiba kalau soalan tu terkeluar dalam final exam, dah salah. Sebenarnya saya akan buat nota waktu study week lah, supaya waktu final exam tu kita just revise dan ingat balik apa yang kita dah study buat time study week tu, okay? Okay, yang kedua adalah kuasa doa ibu ayah. Minta doa ibu ayah. Waktu final exam, setiap kali hari yang saya ada exam, saya akan WhatsApp ataupun call mak saya ataupun ayah untuk minta doa mereka, supaya waktu sebelum exam tu kita melangkah masuk dewan dengan hati yang tenang dan yakin yang kita boleh jawab dengan betul, insya-Allah. Dan kita minta doa daripada mereka supaya Allah gerakkan tangan kita untuk jawab ataupun untuk tanda jawapan yang betul. Okey, pentingnya untuk minta doa mereka. Okey. Yang ketiga, tawakal sepenuhnya kepada Allah Taala. Benda ni, yang ketiga ni wajib kita buat lepas sahaja kita keluar daripada dewan final exam. Apa yang saya buat bila dah habis the final exam, saya akan cakap dalam hati, ya Allah, aku dah usaha yang terbaik, aku dah cuba buat yang terbaik dalam final exam. Jadi aku serahkan segalanya kepadamu ya Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, kita akan rasa tenang dan kita boleh fokus untuk exam yang seterusnya. Jadi tawakal itu sangat penting, okey? Saya akhiri perkongsian saya dengan maksud ayat 1000 dinar. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya setiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Yakinlah dengan rezeki Allah, yakinlah dengan takdir Allah, dan jangan lupa untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan demi kejayaan. Fighting.